Sistem buy now pay later tu benda semua 100% tak bagus. Tidak. Cuma saya tanya, soalan saya macam mana kadang-kadang anak muda, saya nak bagi anak muda fikir dahulu. Jadi persoalan saya kepada anak muda dahulu, macam mana kita nak tahu barang itu kehendak ataupun keperluan? Itu saya nak tahu. Isu yang panas sekarang, buy now, pay later. Sejak kebelakangan ini, bukan main banyak saya tengok iklan pasal benda ni pasal apa? Tak berhenti saya tengok dapat email ataupun kat Facebook, kat laman media tersebut. Kita dapat daripada banyak syarikat penjual dan bank-bank untuk promosi tentang sistem jual beli BPNL, iaitu buy now, pay later. Seperti ini banyak kita tengok kat Facebook ke kat TikTok ke. Biasa saya tengok macam kat Facebook lah. Kalau media sosial tak payah cakap lah, memang bersepah lah. Kita scroll-scroll je, benda ni pay later, pay later. Kalau contohnya kalau kat Facebook, algoritma dia kita tengok type saja iPhone, keluar saja iPhone. Beli saja iPhone sekarang, anda register saja buy now, pay later. Tapi kalau tengok harga situ 6,000, 7,000. Tapi apalah kisah, itu adalah perangkap kepada anak-anak muda. Beli sekarang, bayar kemudian. Itu yang bahaya untuk kepada anak muda yang tiada pendapatan yang kukuh dan tetap. Beli sekarang, bayar kemudian. Oh, senang kan? Mudah tak? Semua orang boleh faham. Siapa yang tak ada duit, yang rasa macam dia tak ada duit, dia nak beli barang sesuatu itu, tak ada duit langsung, boleh beli dahulu. Lepas tu bayar ansuran setiap bulan dengan sifar kadar faedah. Siapa yang tak terliur? Wow, hebat tak? Maksudnya beli dahulu, bayar kemudian tanpa ada dikenakan charge interest. Sistem jual ini macam inilah. Kata ada kelebihan, ada kekurangan. Yang penting kena ada ilmu yang betul dan tahu risiko yang diambil. Cuma satu saja saya nak tanya kepada anak-anak muda. Kalau diorang rasa mampu nak beli untuk beli barang tersebut, kenapa diorang nak mau bayar secara ansuran? Maka jawapannya hanya satu saja. Hanya saya pilih sampaikan kepada anda semua, kepada anak muda. Sebenarnya anak muda memang tak mampu. Kalau tak ada duit, jangan berani-berani buat beli secara ansuran. Sebab apa? Bila tak ada duit, maknanya dia tak mampu. Maknanya dia tak ada ilmu dan dia sanggup beli saja ikut dia punya nafsu dia, ikut kehendak dia, sanggup sampai bila terjebak dalam hutang. Maka jawapannya, saya ulang sekali lagi, maka jawapannya hanya satu sahaja kepada anak muda. Sebenarnya anak muda sebenarnya masih belum mampu. Jadi kalau betul anak muda tak mampu, tanya diri dahulu. Tepuk dulu itu, tanya diri dahulu, adakah barang yang kita nak beli itu adalah satu kehendak ataupun keperluan kita. Cuma saya tak adalah kata sistem buy now, pay later tu benda semua 100% tak bagus. Tidak. Cuma saya tanya, soalan saya macam mana kadang-kadang anak muda, saya nak bagi anak muda fikir dahulu. Jadi persoalan saya kepada anak muda dahulu, macam mana kita nak tahu barang itu kehendak ataupun keperluan? Itu saya nak tahu. Jadi jangan beli, benda ni boleh hutang lah, kita beli dah dulu, beli dulu, bayar kemudian. Lalas kita tak manfaatkannya. Jadi itu adalah satu kehendak, bukan keperluan. Keperluan ni yang selalu kita guna. Seronok bila kadang-kadang kita scroll katalog, semua benda kita nak beli. Semua benda rasa macam nak perlu. Tapi untuk bezakan betul-betul antara hendak dan perlu, teknik cuma satu sahaja. Slip on in. Yelah, kadang-kadang anak muda fikir, masa tu ni macam mana kita nak bezakan keperluan dan kehendak? Jawapan pada pakar kewangan biasa sebut slip on in, iaitu iaitu lepas tengok katalog tersebut, sambil berangan sekejap, terus tidur. Jangan fikir lagi benda tu. Jangan fikir benda tu adalah kehendak. Jangan fikir tu adalah keperluan. Sleep on in. Lepas tengok katalog, sambil berangan tu, pergi tidur. Esok pagi, bila kita bangun, kita tidur saja. Kita tak payah fikir, itu kehendak ke nak keperluan? Kehendak ke keperluan? Kehendak ke keperluan? Kehendak ke keperluan? Esok pagi, tidur saja terus. Tak fikir apa. Berangan-berangan, lepas tu tidur. Esok pagi bila kita bangun, tidur saja. Kalau kita rasa benda tu kita sebenarnya boleh je kita teruskan hidup tanpa benda tu, memang sah-sah lah. Itu hanya adalah kehendak. Orang kata nafsu. Itu adalah nafsu membeli kita semata-mata.
Jadi ada atau tidak benda tu sebenarnya okey je kehidupan kita boleh teruskan. Jadi itu bukan adalah keperluan, itu adalah kehendak. Jadi jelaslah Jadi jangan terlalu gojoh semua. Benda terus nak add on intercar, masuk car, kan. Sabar dan tidur dahulu. Banyak duit anda, okey, daripada membeli benda-benda yang tidak penting. Jadi boleh bezakan, itu adalah bezanya kehendak dan keperluan. Kalau kita boleh see on in, guna tips saja. Terus fikirkan dulu. Jangan fikir. Kalau kita fikir, nanti nafsu tu lagi membisik kat kita. Belilah. Kesimpulannya, latihlah diri kita wahai anak muda dalam disiplin dalam berbelanja dan berhutang. Ini adalah salah satu tip pengurusan kewangan yang sangat penting tapi susah nak buat. Berbelanjalah mengikut keperluan dan kemampuan, bukan ikut luar kemampuan dan mengikut hawa nafsu, iaitu kurungan kehendak kita. Kita nak beli satu benda tu, terfikir je macam mana aku nak beli. Ini dah pengalaman saya juga. Jadi saya nak share kepada anda semua, sleep on in, iaitu kita nak beli, nak beli ke nak tak beli ni, tak nak beli ke nak beli. Kita tidur, kita berangan jap, kita tidur, kita bangun, tak perlu pun benda tu. Maka kita telah berjaya mengalahkan hawa nafsu kehendak kita. Jadi kita beli apa yang kita perlu dan belanja ikut kemampuan. Jadi itu saja wahai anak muda. Teruskan menonton Dia Aizat Official. Nak sentak-sentak tentang kewangan, jadi boleh saja share saja pada link-link ni. Okey, ada situ juga macam-macam nasihat yang ada saya boleh kongsikan kepada anak-anak muda sana. Itu adalah nasihat untuk saya juga dan kepada anak muda di luar sana. Kalau berminat boleh sharekan dan subscribe. Jangan lupa notification supaya video-video akan datang anda akan selalu follow saya. Itu saja. Teruskan menonton Dia Aizat Official. Selamat menonton anak muda, insya-Allah. Semoga sehat sejahtera, bebas daripada hutang. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang.